Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini cikgu akan kongsi cara untuk tolak pecahan. Okay, standard pembelajaran. Menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, soalan A, 5/8 tolak 3/8. Okey, untuk kita tolak pecahan, penyebut dia mesti sama. Okey, kalau kita lihat soalan A ni, penyebut dia adalah kedua-dua penyebut itu adalah 8. Jadi penyebut dia sudah sama. Jadi kita boleh terus tolakkan pengangka dengan pengangka. Jadi kita tolakkan 5 tolak 3. Jawapannya adalah 2. Kemudian kita kekalkan penyebut. Penyebut dia adalah 8. Seterusnya, apabila kita dah dapat jawapan tadi tu, kita perlu lihat pecahan tersebut boleh dipermudahkan ataupun tidak. Okey, kita lihat 2 dengan 8, dia boleh dibahagikan dengan berapa? Dia ada dalam sifir berapa? Okey, 2 dengan 8 ada dalam sifir 2. Jadi kita boleh bahagikan 2 ni dengan 2 dan 8 tu boleh bahagi dengan 2. Kita permudahkan dia. Okey, 2 bahagi 2, jawapannya /1. 8 bahagi 2, jawapannya adalah 4. Jadi kita dapat jawapan dalam bentuk termudah adalah 1/4. Seterusnya kita lihat soalan B. 6 1/6 tolak 1 5/6. Baiklah, jika kita lihat soalan ini, penyebut dia adalah sama. Okey, jadi kita tak perlu samakan penyebut sebab penyebut dia dah sama. Jadi kita boleh terus tolak. Okey, untuk tolakkan nombor bercampur ni, 6 1/6 dengan 1 5/6 itu adalah nombor bercampur. Okey, untuk tolak nombor bercampur, kamu boleh gunakan rumah. Okey, rumah seperti yang cikgu buat ni, dia ada bahagian nombor bulat dan juga pecahan. Jadi macam mana cara kita nak tulis nombor tu, nak susun nombor tu? Okey, perhatikan cikgu tulis nombor. Okey, 6 1/6 cikgu tulis 6 bahagian nombor bulat dan 1/6 itu cikgu tulis bahagian pecahan. Kemudian kita tulis tolak 1 itu adalah nombor bulat. Kemudian 5/6 itu adalah pecahan. Jadi kita buat pada bahagian pecahan. Seterusnya kita nak tolak. Kita tolak dulu. Kita lihat bahagian pecahan dulu. Okey, kita lihat bahagian pecahan. 1/6 nak tolak dengan 5/6. 1/6 tak boleh nak tolak dengan 5/6 kerana dia tak cukup. 1 tak boleh nak tolak dengan 5 sebab dia tak cukup. Jadi macam mana cara kita nak tolak? Kita boleh pinjam. Pinjam dengan siapa? Pinjam dengan rumah sebelah. Pinjam dengan nombor bulat. Okey, kita pinjam 1. Jadi kat sini tinggal 5. 1 itu bersamaan dengan 6/6. Okey, 6/6. Jadi kita tambahkan dekat sini. Kita tulis tambah 6/6. Okey, 1/6 tambah dengan 6/6. Okey, 1 tambah 6 jadi 7 lah. Okey, 7/6. Okey, sekarang ni baru kita boleh tolakkan. Baru cukup kita nak tolak. Okey, kita lihat 7/6 tolak dengan 5/6. 7 tolak dengan 5. Jawapannya adalah 2. Kemudian 6 dekat bawah tu kita kekalkan. Seterusnya baru kita tolakkan nombor bulat. Okey, nombor bulat 5 tolak dengan 1. Jawapannya adalah 4. Okey, jadi kita dapat jawapan 4 2/6. Okey, apabila kita dah dapat jawapan, jangan lupa kita lihat nombor tu sama ada dia boleh dipermudahkan atau tidak. Okey, 2 dengan 6 dia ada dalam sifir berapa? Dia boleh dibahagi dengan berapa? 2 dengan 6.
Okey, 2 dengan 6 boleh dibahagi dengan nombor 2. Jadi kita perlu permudahkan dia, kita bahagi dengan 2. 2 bahagi 2, okey, kita tulis dulu 4, kemudian 2 bahagi 2, jawapannya adalah 1. Okey, 6 bahagi 2, jawapannya adalah 3. Okey, jadi jawapannya tadi adalah 4, 1/3. 6, 1/6 tolak 1, 5/6 sama dengan 4, 1/3. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Okey, 8 tolak 3, 7/9. Okey, soalan ini juga dia melibatkan nombor bercampur. Bila dia melibatkan nombor bercampur, okey, kita boleh guna rumah untuk memudahkan kita tolakkan nombor bercampur ni, kita buat rumah. Okey, 8 itu adalah nombor bulat. Kemudian kita tulis tolak 3, kita tulis pada bahagian nombor bulat. Kemudian 7/9 tu tulis bahagian pecahan. Baiklah, sekarang ni kita nak tolak. Okey, cuba kita lihat bahagian pecahan ni. Okey, kat sini ada bahagian pecahan yang kat sini tak ada. Okey, tak ada nombor. Jadi macam mana cara kita nak tolak? Okey, Sifar nak tolak dengan 7/9, tak boleh. Okey, jadi macam mana cara kita nak tolakkan? Kita perlu pinjam. Okey, pinjam 1 daripada sini. 1 daripada nombor bulat tu kita pinjam, tinggal 7. 1 itu bersamaan dengan 9/9. Kenapa dia sama dengan 9/9? Sebab penyebut dia adalah, okey, penyebut yang ini adalah 9. Jadi yang ni pun kita samakan dia jadi 9/9. 9/9. Okey, jadi kita tolakkan 9/9 tolak dengan 7/9. 9 tolak 7, jawapannya adalah 2. Jadi kita tulis 2/9. Kemudian tolakkan nombor bulat, 7 tolak 3, jawapannya adalah 4. Jadi kita dapat jawapan 4, 2/9. Okey, kemudian kita lihatlah nombor ni dia boleh pemudahkan atau tidak. 2 dengan 9 tu boleh dibahagi dengan sifir berapa? Okey, kalau kita lihat kat sini 2 dengan 9, dia tak boleh dipermudahkan. Jadi jawapannya adalah 4, 2/9. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan D. 4, 5/9 tolak dengan 1, 2/3. Okey, jika kita lihat soalan ini, dia melibatkan penyebut yang tak sama. 9 dengan 3, penyebut dia tak sama. Jadi sebelum kita nak tolak, kita perlu samakan dulu penyebut. Kita perlu samakan dulu penyebut. Macam mana cara kita nak samakan penyebut? Okey, untuk memudahkan kita samakan penyebut, kita lihat dulu penyebut yang besar. Okey, penyebut yang besar kat sini adalah 9. Okey, 3 ni nombor yang kecil, boleh tak nak jadikan 9? 3 darab berapa sama dengan 9? Okey, 3 darab dengan, okey, 3 tu boleh jadikan 9. Macam mana cara dia? Adalah dengan cara darab. 3 darab dengan 3, dia akan jadi 9. Bila bawah kita darabkan dengan 3, bila penyebut kita darabkan dengan 3, pengangka pun kita perlu darabkan dengan 3. Okey, jadi kat sini cikgu salin semula soalan 4, 5/9 tolak dengan 1, 2 darab 3, 6. Kemudian 3 darab 3, 9. Kemudian bila penyebut sudah sama, baru kita boleh tolak. Okey, sekarang ni cikgu tulis, cikgu isikan nombor dalam rumah ini. Okey, 4, 5/9. Okey, 4, 5/9 tolak dengan 1, 6/9.
Baiklah, sekarang ni kita nak tolak. Okey, kita tolak daripada pecahan. Okey, kita lihat pecahan. 5/9 tolak dengan 6/9. 5 tak boleh nak tolak 6. Sebab apa? Sebab 5 kecil, 6 besar. Jadi macam mana cara kita nak buat? Kita pinjam. Okey, pinjam 1 daripada nombor bulat ni. Tinggal 3. 1 tadi adalah sama dengan 9/9. Kita pinjam 1 daripada sini. 1 tadi tu adalah 9/9. Okey, jadi kita perlu tambahkan dulu. 5 tambah 9 jadi 14/9. Baru kita boleh tolakkan. Okay, jadi kita tolakkan 14/9 tolak dengan 6/9. 14 tolak dengan 6. Okay, 14 tolak 6. Jawapannya adalah 8 kemudian per dengan 9. Penyebut dia tu kita kekalkan. Kemudian kita tolakkan nombor bulat. 3 tolak dengan 1. Jawapannya adalah 2. Jadi kita dapat jawapan 28/9. Okey, kemudian kita lihatlah sama ada pecahan tu dia boleh permudahkan atau tidak. Okey, 28/9 dia sudah dalam bentuk termudah. 8 dengan 9 tu dia hanya ada dalam sifir 1. Jadi dia tak boleh bahagi dengan nombor-nombor yang lain lah. Okey, jadi jawapannya 28/9. Jadi untuk tolak pecahan ni, kalau soalan yang melibatkan pecahan, tolak dengan pecahan macam soalan A tadi tu, kita boleh terus tolakkan kalau penyebut dia sama. Tapi untuk soalan yang melibatkan nombor bercampur, kita boleh gunakan rumah. Okey, kita boleh buat rumah supaya memudahkan kita untuk tolak. Okay, kemudian untuk soalan yang melibatkan penyebut tidak sama, sebelum kita tolak menggunakan rumah tu, kita perlu samakan dulu penyebut. Macam soalan D ni, kita perlu samakan dulu penyebut, baru kita boleh tolakkan pecahan. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham. Okey, sekiranya kamu kurang faham, boleh ulang tayang balik video cikgu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.